Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati fadil, saya muliakan tuan imam kita, walaupun juga saya muliakan tuan Bilal, seluruhnya jawatan bahasa Masjid Negeri, kemudian sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bersama pada petang ini untuk kita mengisi sedikit pengajian santapan rohani kita berkenaan dengan pembahasan yang terdapat dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang mati dan juga urusan-urusan akhirat, insyaAllah. Jadi pada petang ini kita masuk pada tajuk yang seterusnya, babun kafiyatul tawaffa lil mauti wa ikhtilafu ahwalihim fi zalika. Bab pada menyatakan kelakuan kaifiat kematian bagi orang yang mati dan juga kesalahan kelakuan mereka pada demikian. Kesalahan keadaan mereka itu dan pada demikian. Qala musannifu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi dari amin. Zakarallahu waffa fi kitabihi mujmalan wa mufassilan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut berkenaan dengan kematian ini di dalam Quran secara mujmal dan juga secara tafsir. Orang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan perkara kematian ini dalam kitabnya, dalam Quran lah, di kitabihi mujmalan mufassilan. Ada yang Allah Ta'ala sebut secara ringkas dan ada secara detail. Contohnya faqala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, allazina tawaffahumul malaikatut thayyibin. Allazina tawaffahumul malaikatut thayyibin. Surah An-Nahl ayat 32. Maksudnya orang-orang yang diwafatkan mereka itu oleh para malaikat, hal keadaan mereka itu dalam keadaan baik. Orang-orang yang Allah Ta'ala wafatkan akan mereka itu, yang mana mereka itu dalam keadaan baik, baik sangka kepada Allah Ta'ala ataupun baik dia punya kelakuannya ketika hidup mereka dalam dunia. Ini salah satu contoh ayat lah. Ini ayat yang berbentuk mujmal, secara ringkas. Itu juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Sajadah ayat 11. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukkila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukkila bikum. Maksudnya, kata oleh Muhammad, malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu, dialah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu. Surah Sajadah ayat 11. Ini pun ayat dalam bentuk mujmal, secara ringkas saja. Nak menyatakan tentang tugas malaikat maut tadilah, yang tugasnya untuk mencabut nyawa orang-orang yang masih hidup. Dan juga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran dalam surah Al-An'am ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Maksudnya malaikat-malaikat kami yang mana kami tugaskan untuk menyabut nyawa, dan mereka itu tidak dilalaikan di atas segala urusan yang difardukan, diperintahkan kepada mereka. Ini pun ayat dalam bentuk mujmal juga.
Itu juga Allah Ta'ala menyebut dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 28. Allazina tawaffahumul malaikatu zalimina anfusihim. Maksudnya orang-orang yang dicabut nyawa mereka itu oleh para malaikat. Hal keadaan mereka itu menzalimi akan diri mereka sendiri. Hal keadaan mereka itu menzalimi akan diri mereka sendiri. Ini pun ayat dalam bentuk ringkas. Dia tidak sebut secara detail. Tapi nak nyata pada kita tugas malaikat tadi mencabut nyawa. Orang-orang sama ada orang yang beriman ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian wahaza kulluhu mujmal disebut. Wahaza dan bermula ini semuanya ayat 4 ayat yang kita baca tadi. Surah An-Nahl ayat 32, surah Sajdah ayat 11, surah Am ayat 61, surah An-Nahl ayat 28. Kulluhu mujmal. Semua ini ayat dikatakan secara ringkas, bukan detail. Waqad bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yatihi bayanuhu insyaallah taala. Dan sungguh Allah Taala akan memperjelaskan. Sungguh akan memperjelaskan akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas barang yang akan datang keterangannya insyaallah taala. Jadi Nabi akan memperjelaskan di depanlah ataupun musannaf sendirilah akan menjelaskan berkenaan ayat-ayat tersebut. Kemudian ada pula ayat yang lain. Yang ini bukan mujmal tetapi mufassal. Dia detail sedikitlah. Contohnya Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara iz yatawaffa allazina kafaru wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sekiranya kamu melihat di ketika orang-orang yang kafir itu dicabut nyawanya oleh para malaikat, yang mana malaikat itu yadribuna wujuhahum. Malaikat tadi memukul akan wajah-wajah mereka. Malaikat tadi memukul akan wajah-wajah orang kafir itu. Wa adbarahum, dan juga punggung-punggung mereka, belakang-belakang mereka. Jadi ayat ini berbeza dengan 4 ayat sebelumnya. Kerana ayat ini dia ada pendetailan sedikit. Dia perjelaskan kaedah macam mana malaikat itu mencabut nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya sekiranya kamu melihat di mana para malaikat itu mencabut nyawa orang-orang yang kafir tadi, allazina kafaru yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yang mana malaikat tadi memukul akan muka-muka mereka, orang kafir itu, dan juga punggung-punggung mereka. Di mana ayat ini ada pendetailan sedikit. Ketiga Allah Taala menyebut dalam surah Muhammad ayat 27. Dalam ayat 27 Allah Taala menyebut wa kaifa iza tawaffatkumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan alangkah ataupun bagaimanakah nasib mereka di ketika para malaikat mewafatkan ataupun mencabut nyawa mereka, yang mana mereka itu dipukul muka-muka mereka oleh para malaikat tadi, wa adbarahum, dan juga dipukul akan belakang-belakang mereka. Dalam ayat yang Muhammad ni ada beza dengan ayat Anfal tadi. Ayat Anfal tadi disebut allazina kafaru. Ayat ni dia tak sebut allazina kafaru. Cuma disebut tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sebenarnya ayat ini pun ditujukan juga kepada orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza makhsusun biman qatala min al-kuffar yaumul badar bi ittifaq hadzal ta'wil. Wa hadza, dan bermula ini ayat tadi makhsus, dikhususkan bagi orang-orang yang terbunuh yang terdiri daripada orang-orang kufar yaumul badar, pada hari peperangan Badar. Bi'tifaqu ala ta'wil, dengan ittifaq daripada ahli tahwil. So makna ayat ini berkenaan dengan peperangan Badar. Dalam peperangan Badar itu di mana Allah Taala menipu tentera Islam telah mendapat bantuan daripada para malaikat. Jadi para malaikat itulah yang memukul wajah-wajah mereka, wajah orang kafir tadi, dan juga belakang-belakang mereka. Baik. Kemudian
wa bima qalahu ba'd ulama'ina wa qad zakara al-Mahdawi wa ghairihi bi zalika akhilafan wa anna al-kuffar hatta al-an yatawaffana bi darbi wa ahwanan wa ahwan. Dan sungguh telah disebutkan oleh Al-Mahdi dan selainnya, sesungguhnya orang-orang kafir itu sehinggalah sekarang ini mereka sebenarnya kalau diwafatkan, ketika mereka ditarik nyawa mereka itu, jadi para malaikat itu akan memukul muka mereka. Yadribuna bid darbi wa hawan ataupun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Cuma dalam konteks pandangan kita tak nampaklah pandangan kita, tapi daripada segi alam gaibnya itulah yang berlaku. So maknanya berkenaan dengan para malaikat memukul wajah-wajah orang kafir ini bukan hanya sekadar dalam peperangan saja. Maknanya kat situlah. So mana selain dari peperangan saja juga berlaku juga begitulah. Cuma kita tak nampaklah kejadian tadi. Seterusnya tuan-tuan, wa ruya Muslim fi hadis fihi tul qala Abu Zumair, dan riwayatkan pula daripada Imam Muslim dalam satu hadis yang panjang yang diterimakan daripada Abu Zumair, haddatsani Ibn Abbas, di mana telah bercerita kepadaku oleh Ibn Abbas. Qala, berkata Ibn Abbas, yang dia terima daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam perkara ini, dalam ayat ini dia kata, bainama rajulun minal muslim yauma idzin yastaddu fi asri rajulin minal musyrikin amamahu isami'a ataupun sama'a darbatun bisawt fawqahu wa sautul faris yaqulu qaddimu haizum iz nazara ilal musyrikin amamahu fakhrun multaqiyan. Maksudnya apa? Tak kala seorang lelaki daripada golongan muslimin pada hari peperangan Badar, ketika lelaki tadi berusaha keras untuk mengejar lelaki musyrikin yang terdapat di hadapan dia, tiba-tiba lelaki muslim mengejar tadi, tiba-tiba dia terdengar suara pukulan cambuk. Tiba-tiba dia terdengar seperti pukulan cambuk daripada atas lelaki tadilah. Kemudian dia juga mendengar sautul faris, suara penunggang kuda. Suara faris mana penunggang kuda ataupun kuda lah. Dia terdengar suara kuda. Yaqulu, berkatalah penunggang kuda tadi, uqaddim haizum, cepatlah haizum. Haizum ni tak tahu siapa, mungkin nama malaikat lah. Mungkin nama malaikat yang terlibat dalam peperangan tersebut, yang membantu Islam dalam peperangan Badar. Kemudian iz nazara min ilal musyrikin amamahu, tiba-tiba dia melihat kepada musyrikin yang terdapat di depan dia tadi, tiba-tiba jatuh tergeletak. Kan lelaki yang muslim tadi dia mengejar lelaki yang kafir tadi. Tiba-tiba ketika dia mengejar tapi terdengar suara cambuk daripada atas lah, belah atas pada kepala dia terdengar cambuk. Kemudian terdengar suara penunggang kuda. Yang mana penunggang tadi berkata, cepatlah ataupun kejarlah, kata lelaki musyrik tadi. Tiba-tiba dia nampak lelaki musyrik depan tadi jatuh tergeletak. Kemudian panazara ilahi, kemudian dia melihat kepada lelaki itu lagi, fa izan huwa qaddimu khatamun anfi. Tiba-tiba dia nampak hidung lelaki itu terpotong ataupun terpotonglah, hidung itu terpotong. Wasyaka wajhu, kemudian dia punya muka terbelah lidarbati suq, kerana pukulan daripada cambuk tadi. Kerana pukulan daripada cambuk malaikat yang datang untuk membantu tentera Islam. Fa akhdara zalika ajmu, kemudian menyaksikanlah peristiwa tadi sekalian daripada tentera Islam. Dan Islam yang lain pun perhatikanlah apa yang berlaku tadi. So masing-masing pun terkejutlah terhadap perkara yang berlaku kepada si kafir tadilah. Yang mana kafir tadi dia punya hidungnya putus, terpotong, kemudian mukanya terbelah. Nauzubillah min zalik. Baca Ansar,
tiba-tiba datanglah seorang lelaki pada Ansar. Fahadatsa zalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun pergi kepada Nabi dan bercerita perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkatalah Rasulullah, sadaqta zalika min madadis sama'i saniyah. Benar engkau akan cerita demikian tadi, itu semua adalah bantuan daripada langit yang kedua. Nabi kata itulah bantuan yang datang daripada langit, mana para malaikat datanglah untuk membantu tentera Islam. Faqatilu yawma idzin sab'ina. Kemudian terbunuhlah dalam peperangan itu pada hari itu sebanyak 70 orang tentera musyrikin. Dan tentera musyrikin terbunuh sebanyak 70. Wa asarruna sab'in. Kemudian ditawan pula sebanyak 70 orang. Wa zalika hadis, demikianlah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Muslim yang tersebut dalam kitab jihad. Dalam kitab jihad. Ini nak cerita kepada kita tuan-tuan tentang suasana yang berlaku. Jadi cerita ini dia agak detail berbanding dengan ayat Quran tadi. Di mana kan sebut tadi ada dua jenis ayat. Pertama ayat secara mujmal, yang kedua secara mufassal, secara perinci. Ini secara terperinci menceritakan suasana yang berlaku kepada tentera musyrikin, yang mana malaikat tadi membantu tentera Islam menewaskan tentera-tentera kafir dalam peperangan Badar. Baik, seterusnya tuan-tuan, waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran yang ada juga persamaan dengan ayat ini. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basituna aydihim. Dan alangkah dahsyatnya jikalau seandainya engkau melihat, jika perhatikan di ketika orang-orang yang zalim itu berada dalam sakaratul maut, fi ghamaratil maut, ketika orang-orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, tekanan-tekanan nazak untuk kematian. Wal malaikatu basituna aydihim, sedangkan para malaikat itu menjulurkan akan tangan-tangan mereka, menghulurkan tangan-tangan mereka bil azab, dengan azab, dengan menurunkan azab kepada orang-orang yang zalim tadi. Dan malaikat tadi berkata, akhriju anfusakum, akhriju anfusakum, tarik oleh kamu akan nyawa-nyawa mereka. Jadi malaikat-malaikat itu mentahkan malaikat-malaikat yang lain membantu dia untuk mencari nyawa tentera-tentera ataupun orang-orang yang zalim tadi. Akhriju anfusakum ila qaulihi ta'ala, sehinggalah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, tastakbirun, kerana mereka itu dalam keadaan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad zalat sunnah hazanu bayanan fi alayamati, dan sungguh telah ditambah akan sunnah Nabi SAW akan ini pembahagian ataupun ini tajuk bayanan alayamati, keterangan yang lebih lanjut lagi lah. Di atas kata ada lagi keterangan lebih lanjut berkenaan peristiwa berkenaan inilah. Kemudian faslun, kemudian ini satu fasal. Qala qail, berkatalah orang yang berkata, kaifa jam'u baina hazil ayah wa kaifa yakbidu malakul maut fi zamanil wahid arwahun man yamutu bil masyriq wal maghrib. Bagaimana menghimpunkan di antara ayat-ayat ini? Ini ada persoalan lah, bagaimana kita nak menghimpunkan ayat-ayat inilah, ayat-ayat di atas tadi kan, tentang ayat secara detail, secara terperinci dan sebagainya. Dan bagaimana malaikat maut tadi mencabut akan nyawa fi zamanin wahid, pada masa yang satu, akan segala ruh-ruh yang akan mati sama ada di masyriq ataupun di maghrib. Bagaimana benda itu boleh berlaku? Bagaimana boleh berlaku? Contohnya mati serentak, mati serentak kan, pada waktu yang satu, fi zamanin wahid. Ini persoalan kalangan kita lah. Sedang kita tahu malaikat satu je, malaikat maut satu je. Malaikat maut satu je kita tahu. Habis kalau ramai yang mati macam mana? Waktu yang sama serentak, tiba-tiba mati serentak 200,000 serentak dalam satu masa. So ini kerja siapa? Nampak tak? Wakilah, dan dikatakan orang baginya, i'lam, ketahui olehmu, annal tawaffa ma'khuzun min tawafatil din
wastawfaitahu iza qabatahu. Sesungguhnya kalimat tawafa ni, tawafa ni, kalimat kematian ini diambilkan daripada kata-kata tawafayad din, disempurnakan akan dain, disempurnakan akan hutang. Tawafayad dain, mana disempurnakan hutang, ataupun tawafaitu din, aku sempurnakan hutang. Iaitulah apabila aku menyempurnakan hutang tadi dan aku membayar hutang tadi ataupun menerima hutang. Mana kalau orang bagi hutang, dia terima hutang lah. Kalau orang membayar hutang, dia akan bayar pada hutang pada orang lain. Sebab akan berlakunya khabat pada hutang. Jadi perkataan tawafa ini diambil daripada perkataan itu. Mana disempurnakan hutang. Wala yada'u minhu syai'an, dan tidak ditinggalkan sesuatu pun daripadanya. Mana tidak ada hutang yang masih berbaki. Tidak ada hutang yang masih baki. Semana semua hutang dibayar. Sama ada orang yang menerima hutang itu secara sempurna, ataupun orang yang menyerahkan hutang itu, membayar hutang itu pada orang yang memberi hutang kepada dia. Wa tarata yudafu ila malikil maut limubasyarati zalika. Ada masanya ataupun kadang-kadang boleh jadilah kan disandarkan kepada malaikat maut tadi. Kenapa? Kerana malaikat maut itulah sebenarnya yang mencabut nyawa. Kerana malaikat maut itulah yang mencabut nyawa. Jadi boleh kita sandarkan, maknanya perkataan, orang kata perbuatan mencabut nyawa ini, seluruh manusia dalam masa serentak ni, ini semuanya perbuatan malaikat maut. Ini satu pendapat lah. Wataratan ila ahwanihi minal malaikah. Dan sekali pandang pula, boleh kita sandarkan kepada pembantu-pembantu malaikat maut. Jadi boleh jadi pekerjaan mencabut semua nyawa dalam masa serentak ini, inilah perbuatan pembantu-pembantu malaikat maut. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama menyatakan malaikat maut sendiri yang buat. Dia sendiri yang buat, dia yang kerja belolah di sana sendiri untuk mencabut nyawa dalam masa serentak. Ada pula menyatakan wataratan ila ahwani. Pendapat kedua menyatakan bukan pada malaikat maut, tapi pembantu dia. Pembantu dia yang membantu dia untuk mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang terdapat yang masih hidup dalam dunia. Li'annahum qad yatawalluna zalika. Kerana mereka itulah yang melaksanakan akan tugas-tugas demikian. Wa tarata ila Allah Ta'ala. Ada pula pendapat menyatakan bahawa sebenarnya perbuatan-perbuatan itu ialah perbuatan Allah Ta'ala sendiri. Mana perbuatan mencabut nyawa yang ramai itu disandarkan kepada Allah. Disandarkan pada Allah. Wahwa mutawaffa alal hakikat. Kerana Allah Ta'ala itulah sebenarnya yang mencabut nyawa secara hakikat sebenarnya. Dialah hakikat sebenarnya mencabut nyawa. Bukan malaikat maut dan bukan juga pembantu-pembantu malaikat maut. So makna ada 3 kaul lah, 3 pendapat. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wallahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah Taala itulah yang mencabut ataupun memegang nyawa ketika kematiannya seseorang. So Allah Taala lah sebenarnya hakikatnya mencabut nyawa-nyawa dalam masa serentak itu. Wallahi tawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah Taala itulah yang memegang ataupun mencabut nyawa ketika kematian seseorang. Surah Az-Zumar ayat 42. Itu juga Allah Taala menyebut dalam Quran, wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum. Wa huwallazi, dan dialah Allah Taala tadi, dialah yang menghidupkan kamu, kemudian dialah yang mematikan kamu. So maknanya Allah Taala sendirilah yang mengerjakan tu. Semua perbuatan Allah. Bukan perbuatan malaikat tadi. Ini berdasarkan kepada dalil-dalil lah. Macam tu surah Al-Haji ayat 66. Begitu juga Allah Taala menyebut dalam Quran dalam surah Al-Mulk ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan yang hidup dan menciptakan yang mati. Dialah yang menciptakan yang mati dan yang hidup. Liyabluwakum, supaya apa? Supaya dia nak menguji kamu. Supaya Allah Taala nak uji kamu. Fa kullu ma'mur minal malaikah fa innama yaf'alu ma yaf'alu bi amri. Maka setiap benda yang diperintahkan daripada malaikat,
maka hanya saja dia yang melakukan barang yang dilakukan dengan urusan dia. So hakikatnya sebenarnya ialah Allah Ta'ala yang melakukan, para malaikat. Tapi dari segi zahiriatnya kita faham, yang kita belajar, malaikat maut ni namanya lainnya Israel. Bila Israel datang memanggil kan, jadi kita faham mana malaikat itulah, maut itulah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Tapi kalau segi logik akal pula, macam mana pula malaikat seorang yang buat? Takkan satu malaikat je nak buat, mesti ada pembantu malaikat. Apalagi kalau jumlah mati masa tu jumlah yang ramai, sampai 200,000 mati. Contohnya dalam peristiwa tsunami kan. Dalam peristiwa tsunami je di Aceh, kematian di Aceh. 200,000. Takkan malaikat seorang nak buat? Malaikat mau seorang. Sudah tentu ramailah pembantu-pembantu dia. Okey? Tapi kalau berdasar pada dalil yang lain pula, Allah Ta'ala sendiri yang melakukan, bukan para malaikat itu. So wallahu a'lam lah. Okey? Baik. Kemudian maqala Kalbi, telah berkatalah seorang ulama bernama Al-Kalbi. Kalbi ke Al-Kalbi? Kaf lam ba ya. Kalbi. Dia kata, yaqbilu malakul maut ruh minal jasad. Summa yusallimuha ilal malaikati rahmah in kana mu'minan. Wa ilal malaikatil azab in kana kafiran. In kana hadza kafiran. Kata Al-Kalbi, dia kata malaikat maut mencabut akan nyawa atau ruh daripada jasad. Kemudian diserahkan oleh malaikat tadi kepada malaikat rahmat. In kana mu'minan, seandainya orang yang mati itu ialah orang yang beriman pada Allah. Wal malaikati azab. Wa ilal malaikati azab in kana kafiran. Dan akan diserahkan pula ruhnya tadi kepada malaikat azab jikalau dianya adalah orang yang kafir. Wa hadza makna mansus fi hadisil Barra. Dan ini pendapat ini adalah dinaskan dalam hadis Al-Bara. Kemudian disebut dalam satu khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikatil maut liyuhiba bil arwah kama yuhibu ahadukum. Sesungguhnya malaikat maut itu dia akan menyeru segala ruh-ruh sebagaimana menyerunya salah seorang kamu dengan anak kuda dia, dengan nama anak kudanya. Dengan kita kata, wahai anak kudaku, datanglah kemari. Wahai anak kuda, datanglah kemari. Macam itulah seruannya lebih kurang lah. Jadi mana tugas malaikat ni senang je. Dia hanya sekadar menyeru je, seru je datanglah ruh tadi. Semaknanya manusia tak boleh lari. Nak lari ke mana? Cukup hanya malaikat maut seru je, ruh tadi dia akan datang kepada malaikat tadi. Memang tak boleh nak buat apalah. Itulah kekuasaan, kelebihan yang Allah Ta'ala lagi pada para malaikat pun. Habis. Cukup? Tak cukup Okey. Sekarang itulah perbincangan kita pada ada satu lagi sikit lagi Fa'ahbara sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam satu khabar annahu yad'u arwah allati tawaffaha Allah wa yaqbiduha. Sesungguhnya para malaikat tadi akan menyeru akan ruh-ruh orang-orang yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tadi akan mencabut akan dia. Ini pendapat lain agak berbeza sikit atas tadi. Kalau pendapat tadi yang atas tadi dikata hanya sekadar menyeru je, seru je, roh akan datang pada malaikat. Pendapat yang kedua menyatakan malaikat seru dulu roh tadi, kemudian roh tadi akan dicabut, dikapat, digenggam oleh malaikat maut tadilah. Gitu. Kemudian wafi khabar, cukuplah sekadar tuntutan perbincangan kita, perbahasan kita pada petang ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan tentang ini, insya-Allah sebanyak akan dapat memberikan kesiapan pada kita, sebanyak menambahkan ilmu kita, pengetahuan kita, dan juga memantapkan ilmu kita, dan naklah kita mengambil iktibar di atas apa perkara yang disampaikan, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.